Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari, satu cerita. Hari ini tajuk kita belajar mengeja. Sebab apa belajar mengeja? Sebab kita tahu anak main minggu ni dah nak start sekolah. Kalau belah utara mungkin dah start sekolah kot. So insyaAllah minggu ni anak-anak abang dia dah start masuk sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab apa? Alhamdulillah dapat belajar lah. Daripada rumah dia tak ada nak belajar kan. Daripada belajar asap betul dia main banyak. So bagus ya, alhamdulillah, syukur dapat budak-budak dapat belajar lah kan. So depa pun bagi orang yang pandai mengajar untuk mengajar kan. So kisah dia kali ni kisah tentang murid darjah 1. Murid darjah 1 yang depa ni masuk belajar. Belajar kat sekolah kan. Jadi cikgu duk cerita, okey hari ni kita mari mengeja. Okey, siapa boleh mengeja ingkar? Betul ada seorang murid. Saya cikgu. Okey, eja. E-N-G-K-R. Dia kata, ingkar. Salah tu. Salah ke? Waktu okey, tak apa. Siapa nak cuba lagi? Siapa dia? Saya cikgu, saya. Okey, eja. Okey. I-N-K-A-R. Ingkar. Salah tu, tertinggal huruf tu. Okey. Siapa lagi nak cuba? Saya tahu cikgu, saya tahu. Saya tahu huruf apa itu tinggal. Okey, saya. Ada seorang murid. Okey, eja. Okey. I-N-G-K-A-R. Ingkar. Wah, semua tepuk. Wah, bagus weh. Hebat dia rasa dia dah macam Okey, sekarang tolong cikgu buat ayat dengan perkataan ingkar tu. Kan? Okey, datuk saya mempunyai 10 ingkar tanah. Betul cikgu semua? Cikgu semua lah. Cikgu macam sekali lagi. Datuk saya mempunyai 10 ingkar tanah. Okey, maksud dia apa? Maksud dia cikgu tu macam maksud dia kat sini adalah tak semua benda yang kita tahu itu adalah kita faham, kan? Kadang-kadang kita faham perkataan, kita faham sesuatu benda tu, sesuatu yang dasar saja, perkataan saja. Tapi di sebaliknya kita tak faham pun apa maksud ingkar tu. Bukan nak kata pasal ingkar tu, tapi nak kata ayat ni macam kita ni semua ni setengah orang dia tahu tau. Dia hanya tahu tapi dia tak faham, kan? Sebab faham ni satu makam lain lah, kita kata satu ilmu yang lain. Tu macam Tok Imam kita dia tahulah kan. Tok Imam dek kita ni dia makam lain kan. So dia faham. Maksud faham kat sini adalah dia faqih kan. Tak semua orang faham apa yang dia tahu. Tak semua orang tahu apa yang orang faham dan tentu dia tahu. Dua benda yang berbeza ni kan. Kadang-kadang kalau bab ilmu kita tahu kita nak kena sembahyang. Tapi dia tahu dia sembahyang dia, tapi dia tak faham sebab apa dia kena sembahyang, sebab apa dia kena puasa, sebab apa dia kena rukuk, sebab apa dia kena sujud, sebab apa dia tak faham perbuatan-perbuatan tu. Jadi dalam hidup kita ni kita kena faham, kita kena minta kat Allah. Maksudnya kalau kita jumpa budak-budak, kalau kita anak siapa-siapa tu jumpa kecil-kecil kan, kita kena doa kat budak tu, kita kena macam doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, yang menyebabkan Ibnu Abbas ni jadi orang yang faqih agama. Bila faqih agama di sudut sudut kita nampak macam kata dasar nampak macam dia betul, tapi di sebalik tu adalah faktor yang perlu kita faham. Kat sinilah yang kita kena belajar. Bila kita belajar baru kita faham kan. Contoh semalam je share ustaz cerita pasal rumah satu tanda di mana hilangnya rahmat, satu tanda terputusnya rahmat Allah dekat rumah kita apabila kita sebelum terbit matahari kita dah jerkah. Kita dah tinggikan suara, kita dah cakap benda yang pelik-pelik, kita dah kata benda, kita dah tengking. Contohlah kita gerak anak kita nak ajak dia bangun subuh, tapi kita tengking dia, kita tinggikan suara. Bangun, dah lambat dah, pukul berapa nak semayang apa semua kan, dah lambat dah. Kita tinggikan suara. Bila kita tinggikan suara, itu adalah satu tanda antara tanda-tanda, salah satunya tanda terputusnya rahmat Allah, na'udzubillah. So kita kena belajar kan. Dan apa yang dengar ni, lepas ni jangan buat dah. Kan nak gerak anak ke, gerak semayang subuh ke, habaq dia malam semalam. Abang esok kita nak bangun subuh,
kan. Kalau boleh, bukan kalau boleh, bangun subuh, Walid pun tak mahu bising-bising, Walid pun tak mahu kata apa-apa, bapak pun tak mahu bising, tolong bangun subuh. Tu tanggungjawab kita. Bagi yang balik, dia kena tahu tu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai apa? Sebagai hamba. Hamba ni apa? Hamba ni kena ikutlah apa tuan dia kata. Dia tak bolehlah ikut suka dia, kan. Dia boleh, tak apalah, dia tak bolehlah. Pagi tadi dengar Ustaz Wadi cerita, kita ni kat dunia ni ramai gila orang tak tutup aurat. Kita tahu benda tu kena wajib, kita tahu semayang kena tutup aurat, tapi kita boleh lebih kurang dengan Allah. Tak mahu macam tu. Kita kena lebihkan Allah. Kita kena anggap diri kita hamba. Ini Allah dah bagi kita macam-macam. Betul, banyak sudut dah kita dah betul. Tapi satu sudut, benda tu nampak simple, tapi sebenarnya itu pun dosa besar apabila tak tutup aurat. Tutup aurat, tutuplah dengan guni pun tak apa, tutuplah dengan plastik, asalkan tutup aurat. Jangan duk pakai tudung, tapi tudung yang tak sempurna hingga menampakkan tubuh badan tu, itu pun tak tutup aurat. Tutup aurat bukan kita pasal pakai tudung, tapi tutup macam lelaki, kan. Dulu masa sebelum sadar pakai baju elok, pakai tudung ni, tapi bila dah sadar nak kena buka badan, nak kena tunjuk badan, for what, kan. Sebab itulah, na'udzubillah, kita tak mau bila Allah bagi nikmat kat kita dah terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Na'udzubillah. Kita nak minta apa? Kita nak minta redha Allah. Kita nak apa? Sebab kita nak masukkan kita ke dalam syurga. Nak bagi Allah rahmati kita. Hidup kita ni Allah rahmati. Allah tak bagi kita duduk dalam keadaan yang kita dapat macam-macam kat dunia. Kita nak badan sadar, kita nak cantik, kita nak kaya, tapi sebenarnya kita dijauhkan daripada Allah. Na'udzubillah. Tak mau benda tu, kita nak duduk dekat dengan Allah. Sebab supaya apa? Supaya Allah merahmati kita. Supaya Allah merahmati kita, nak masuk kita ke dalam syurga. Yang tu yang kita nak. Kita tak mau biar duduk macam seronok, macam-macam kita dapat nikmat kat dunia, tapi sebenarnya kita jauh sangat daripada Allah. Na'udzubillah. So kita kena ingat, dia masuk bulan Rejab, dah separuh dah Rejab kita, dan nak masuk bulan Syakban dah. So apa kita minta? Kita kena minta, ya Allah, masuklah kita ke dalam bulan Ramadan ni, kan, supaya kita tak tahulah, biar meninggal di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya bulan tu bulan yang baik, hari yang baik. Sebab Allah berkati kita. Banyak hadis-hadis tentang bulan tu. Abang bukan ustaz, abang bukan baru nak start, tapi bukan nak cerita pasal apa tu bulan Ramadan, tersimpan lah, kan. Minta-minta Allah masukkan kita semua ke dalam bulan Ramadan, kan. Supaya Allah berkati umur kita, supaya kita dapat masuk Ramadan, insya-Allah. So hari ni hari Ahad. Hari Ahad hampa buat apa? Kan hampa duk lena lagi ke, duk golek-golek atas katil lagi ke? So tak kisahlah apa hampa buat, kan. Tapi setiap perbuatan yang kita buat tu, kita kena banyak relatekan diri kita dengan Allah. Bila kita banyak relate kita dengan perbuatan kita dengan Allah, kita sentiasa beringat. Sebab hamba yang bagus ni, hamba yang mana? Dia sentiasa ingat Allah. Dia tak kira dia duduk makan ke, dia duduk tidur, nak tidur ke, dia duduk buat apa pun, dia akan relate hidup dia dengan Allah. Terima kasih Allah bagi aku bangun hari ni, Allah. Kita nak macam tu. So, macam tadi cerita bayi tadi, macam tadi bila kita belajar, tak semestinya kita dah, walaupun kita dah tahu, tak semestinya kita faham. Perkataan faham dan tahu ni, faham ni lain tau. Tahu kadang-kadang kita dah tahu, macam ingkar tadi contoh, INGKAR. Kita tahu perkataan ingkar, tapi kita tak faham apa maksud ingkar tu. So, benda ni kena belajar. Kita faham suatu benda, kita tahu suatu benda, tak semestinya kita faham. Yang ni kena belajar. Bila kita belajar, insya-Allah Allah akan buka. Dan bangsa, orang kata apa? Untuk guru abang saja kata, bangsa orang mengaji, bangsa mengaji ni, maksud bangsa ni macam perbuatan mengaji tu. Kita belajar mengaji tu bukan je untuk kita faham, tapi itu satu kewajipan kita untuk kita belajar. Faham ni Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi faham, jangan risau, kan. Contoh kita dah mengaji tak faham-faham, itu memang tu bangsa mengaji. Bangsa mengaji ni bukan untuk difaham. Dia pelik pula, kan, dia skop yang lain. Tapi nak abang kena mengaji, kan. Bila Allah bagi faham, tu nikmat. Nikmat bila Allah bagi kita faham. Perbuatan kita buat apa ni, kita tahu sebab ni kita buat ni, sebab ni kita buat ni, sebab apa tak boleh macam ni, sebab apa tak boleh macam ni. Itu satu nikmat yang besar tau. Satu nikmat yang Allahu Akbar. Yang kita rasa, sebab apa aku makan dengan tangan kanan. Rupa-rupanya kita faham sebab ada apa enzim yang buruk-buruk kat tangan kiri dan apa semua. Kalau kita belajar sains, satu benda yang kita kena belajar untuk apa? Untuk kita nak faham. Tapi kalau kita tak faham, tapi kita dah belajar, dia macam pelik sikit. Tapi itulah bangsa faham mengaji ni, memang dia tak faham. Kalau tak faham, itulah mengaji. Kalau belajar tu faham, tu bukan bangsa dia. Macam kita orang netizen, bukan netizen, marhan ni dia kena belajar.
Belajar bukan untuk nak belajar untuk nak faham. Tapi kalau tak faham, tak apa. Jadi kita belajar. Yang tu yang penting. Jangan kita duk rasa macam dulu kat sekolah rendah aku dah belajar dah. Tak. Sampai sekarang kita kena belajar. Sampai nak mati pun kita kena belajar. Tambah ilmu. Dah masjid dah buka, kan? Ada tempat masjid tak buka, kan? Orang tu tak time masjid tak buka, kalau nak pi, time masjid dah buka kita tak mau pi. Maksud dia apa ni? Maksud dia, ya Allah, bagilah kita ni jadi Waalaikumsalam khalifah, terus khalifah kat yang ni bagi kita. So nak abang apa? Kita ni buat apa ni? Kita kena belajar betul-betul. Tadi apa nak abang? InsyaAllah hari ni kami nak pi pulau, nak pergi cari nasi kandar. Esok pun nak duduk kat pulau juga, InsyaAllah. Kat ni boleh mai hari Isnin, esok Isnin ya. Esok boleh mai, kita jumpa. Kita mau main Datuk Seri Mahathir esok dekat pulau. Dia kata jumpa kat T Kedai. So boleh habaq kat geng-geng kita, siapa nak jumpa Datuk Seri Mahathir boleh jumpa dia dekat T Kedai esok, insya-Allah. So tak ada cerita apa-apa kot. Cerita hari ni cerita pasal kisah faham mengajar tadi. So kita punya sifu kita dah masuk dah ni. Sifu kereta. Assalamualaikum Cak Un, apa khabar Cak Un? Sediakan kereta 2 biji tu tiba, kan? Cak Un kita ni dia dealer kereta. Dia jual kereta mewah-mewah dia lah, insya-Allah. Nak cari kereta boleh PM Syahrul Aziz ni. Dia ni banyak stok-stok kereta yang menarik. Nanti dia boleh kira kat hangpa sempoi bang. Kat ni pergi beli kereta kat dia cepat. Barulah kena, kan? Barulah orang kata apa? Barulah ejen takaful tiba. Okey, wallahu alam. Salam satu hari satu cita. Insya-Allah nanti kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.